Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atirah binti Samsudin yang memegang kad matrik C21A1946. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan tapak, di mana tapak yang belum diwartakan. Saya memilih tapak SMK Konvent Bukit Nanas iaitu di Kuala Lumpur. Alamat tapak yang saya pilih adalah berada di SMK Konvent Bukit Nanas, Jalan Bukit Nanas 50250, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Jenis tapak ialah merupakan sebuah bangunan sekolah. Keluasan tapak adalah kira-kira 2 ekar. Pemilik tapak ialah Kerajaan Malaysia sendiri dan tahun dibina adalah pada tahun 1899 dan bangunan tersebut dirasmikan oleh Encik E.L. Brookman iaitu Ketua Setiausaha bagi Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1911. Seterusnya ialah bagi latar belakang sejarah. SMK Konvent Bukit Nanas bermula sebagai sekolah perempuan yang diasaskan oleh Biryawati dari Jemaah Santat Ursula. Sekolah ini digelar Konvent Bukit Nanas kerana kedudukannya yang berada berhampiran dengan kawasan Bukit Nanas di Kuala Lumpur. Ia merupakan salah satu sekolah bersejarah di Kuala Lumpur yang telah menyumbang kepada pendidikan di Malaysia. Jenis sekolah SMK Konvent Bukit Nanas merupakan sekolah menengah kebangsaan untuk pelajar perempuan sahaja. Sekolah ini menawarkan pelbagai program dan penekanan termasuk mata pelajaran akademik dan vokasional. Program pendidikan seperti kebanyakan sekolah menengah di Malaysia, SMK Konvent Bukit Nanas menawarkan co-curriculum akademik standard yang melibatkan mata pelajaran seperti matematik, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan pembangunan diri untuk dimuatkan dalam pengalaman pendidikan pelajar. Seterusnya ialah co-curriculum dan aktiviti cemerlang. SMK Konvent Bukit Nanas aktif menyokong aktiviti co-curriculum dan kecemerlangan pelajar dalam pelbagai bidang seperti sukan, kesenian dan sebagainya. Pelajar juga berpeluang untuk menyertai kelab dan persatuan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seterusnya dari segi nilai warisan. Nilai warisan daripada segi seni bina dan arkitek. Bangunan SMK Konvent Bukit Nanas dikenali sebagai bangunan berbentuk English Gothic dan dibina di bawah pengawasan arkitek kerajaan Encik Hartley dan Encik K. Steven. Keindahan seni bina Gothic biasanya dikenali dengan ciri-ciri seperti lengkungan yang tinggi, jendela berukir dan hiasan arsitektur yang kaya. Seterusnya ialah peristiwa semasa pendudukan Jepun. Fakta yang menarik ialah peranan SMK Konvent Bukit Nanas sebagai tempat perlindungan. Sementara semasa penduduk Jepun, penggunaannya untuk menyelamat ratusan nyawa pelarian awam menggunakan keberanian dan kepentingan sekolah ini dalam menyokong masyarakat semasa keadaan tengah sulit. Seterusnya ialah sekolah ini kaya dengan warisan. SMK Konvent Bukit Nanas adalah salah satu sekolah bersejarah di Malaysia dan mempunyai warisan yang kaya. Sekolah ini telah menyumbang kepada pendidikan di Malaysia selama lebih dari satu abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Sri Azra C21A1920. Okey, jadi hari ini saya nak bentangkan tentang objek warisan ketara. Apa itu objek warisan ketara? Objek warisan ketara ni seperti yang kita ketahui, dia merujuk kepada sesuatu yang boleh dipegang ataupun boleh dilihat, sama ada statik ataupun mudah alih. Saya memilih menara, iaitu tapaknya terletak di Menara Kayu Masjid Tok Pulau Condong. Nama pemilik menara ini adalah Haji Abdul Samad. Alamat detail untuk objek warisan ketara ini adalah terletak di Jalan Tok Pulau Condong 2, 16600 Pulau Condong, Kelantan. Mukimnya adalah Kok Lanas dan daerahnya adalah Ketereh.
Menara ini dipercayai dijaga oleh Ahmad Saifuddin Muhammad Noor, iaitu imam masjid tersebut. Okey, untuk bahagian latar belakang, pembinaan masjid ini dikotai oleh Haji Abdul Samad bin Haji Abdullah pada tahun 1856. Menara ini tingginya hampir 25.9 meter dan biliknya adalah 2.8 meter. Mengikut sejarah, Masjid Tok Pelancong ini pernah terbakar dan dibakar oleh penduduk kampung itu sendiri, iaitu Awal Sengit. Namun menara tersebut tetap kukuh dan tidak terbakar. Manakala, masjid ini dibina lebih kurang 154 tahun tanpa menggunakan sebarang teknologi canggih. Menara ini dibina menggunakan kepakaran manusia dengan hanya sebatang pokok cengar. Masjid ini dibina pada tahun 1857, iaitu 100 tahun sebelum merdeka. Manakala, menara ini dibina dengan bentuk segi 8 dan terdiri daripada 25 anak tangga. Keunikan menara ini adalah ia lebih condong ke arah utara walaupun penduduk kampung pernah cuba untuk menegakkannya. Menara tersebut ditanam sedalam 8.3 meter. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai warisan pula. Menara Masjid Tok Pelancong ini memiliki kepentingan yang melibatkan aspek sejarah, budaya dan juga agama. Menara tersebut kaya dengan nilai sejarahnya yang tersendiri. Usianya yang sudah beratus tahun mencetuskan pelbagai pengalaman dan keunikan yang tersendiri. Sejarah dan tragedi yang pernah berlaku di menara tersebut juga mencipta pelbagai keistimewaan. Penubuhan menara tersebut juga mencerminkan perkembangan seni bina Islam tradisional sejak zaman dahulu, sebelum merdeka lagi. Selain itu, menara ini berperanan dalam memelihara identiti lokal dan mencipta rasa bangga komuniti setempat terhadap warisan mereka. Dari segi agama, menara masjid ini juga memiliki peranan penting sebagai simbol kehadiran agama Islam di daerah tersebut. Menara ini memainkan peranan dalam panggilan azan dan juga kegiatan keagamaan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umi Eliana binti Muhammad Rashidi, bernombor metrikan C21A2209. Hari ini, saya ingin membentangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan topik saya sendiri, iaitu di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 di bawah Seksyen 2. Okey. Dalam Akta Warisan Kebangsaan ini mempunyai warisan semula jadi, warisan bawah air dan juga warisan kebudayaan, dan topik saya ini merupakan objek warisan tidak ketara di bawah warisan kebudayaan, dan di dalam objek warisan tidak ketara ini mempunyai pelbagai cabang, iaitu dari segi seni persembahan seperti teater, nyanyian, tarian dan sebagainya, ataupun dari segi makanan tradisional, iaitu dari segi masakan, ramuan yang digunakan dalam masakan tersebut. Nama objek warisan tidak ketara saya adalah kuih buah Tanjung ataupun kuih bunga Tanjung, dan bidang objek tersebut dari segi masakan warisan, keunikan negeri semestinya di negeri Kelantan, dan juga usia objek ini dikatakan pada tahun 2007. Dari segi latar belakang sejarah melalui kuih buah Tanjung ataupun bunga Tanjung merupakan tradisi kuih tradisional yang terkenal sangat di negeri Kelantan. Pembentukan kuih buah Tanjung ataupun bunga Tanjung ini menyerupai bunga Tanjung yang sedang menguncuk. Ia adalah sejenis kuih yang dibuat dengan bahan seperti tepung, telur itik yang disira dalam air gula. Kuih ini tidak dijual secara meluas lah. Dia ada sepanjang bulan Ramadan ataupun dari segi perayaan, selalunya adalah jumpa kuih seperti ini, dan ia agak sukar untuk disediakan. Ia dibentuk dengan menggunakan acuan, tetapi boleh juga dibentuk dengan pelbagai bentuk lain mengikut cita rasa pembuatannya, orang yang membuat kuih tersebut. Kuih buah Tanjung ataupun bunga Tanjung ini juga dilakukan secara bermusim. Seperti yang saya cakap tadi, ia juga haruslah dihargai dan dikekalkan sebagai sebahagian daripada warisan tradisional Melayu, walaupun asal-usul seaslinya tidak diketahui sangat. Dari segi kepentingan warisan pula, kuih buah Tanjung ataupun bunga Tanjung ini pada asalnya sudah diwarisi sejak turun-temurun oleh masyarakat yang terdahulu. Warna kuning yang kita dapat lihat dari segi kuih tersebut kelihatan menyerlah, dan ia telah menunjukkan simbolik
terhadap lambang negeri Kelantan yang tertumpu kepada simbol kijang emas pada Pondok Rahmat Cik Siti Wakembang. Kuih ini juga adalah penting untuk diketahui oleh masyarakat luar, khususnya kepada golongan generasi muda. Ramuan yang digunakan juga memenuhi citarasa terdahulu kerana ia menggunakan bahan tradisional dan tidak memudaratkan kesihatan berbanding dengan bahan pada masa kini lah. Seperti yang kita tahu kan. Okey, ramuan terdahulu yang digunakan dalam masakan tradisional mempunyai nilai budaya dan tradisional yang signifikan, yang sering memberi kesan yang unik kepada makanan yang dimasak. Selain itu, ia boleh mengubah pengalaman dan kenangan yang menjadikan makanan itu lebih berharga dari segi nilai emosi dan budaya. Dari segi nilai warisan pula, kuih bunga Tanjung ini seperti yang kita lihat lah dari segi pembentukannya, dari segi warna dia, bukan hanya sedap sahaja, dapat merasa sedap sahaja, malah ia mempunyai makna simbolik serta keberadaannya yang membantu mengekalkan nilai budaya tradisional. Kuih ini juga telah menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia, khususnya di negeri Kelantan lah, kerana ia menunjukkan sejarah dan identiti budaya yang kaya. Warisan budaya yang terkandung dalam kuih ini juga meliputi aspek sejarah, kebudayaan serta tradisi masyarakat di Malaysia.